Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu politik di Sabah yang paling panas sekarang ini ada dua. Yang pertama berkaitan dengan tuduhan kononnya berlaku skandal rasuah di Sabah. Saya sudah ulas sebelum ini tentang perkara tersebut. Saya 50-50 lah, nak percaya pun tidak, percaya pun tidak. Kenapa saya kata saya 50-50? Sebab sehingga kini mantan CEO SMM yang menyatakan dia mempunyai maklumat yang menunjukkan kononnya Haji Jinor menyalahgunakan kuasa, sehingga ke waktu ini beliau belum memberikan bukti itu kepada SPRM. Kalaulah benar beliau memiliki bukti itu, sudah tentu dia sudah menyerahkannya sejak awal-awal lagi. Apa tujuan sebenarnya beliau menyembunyikan atau berselindung di sebalik pendedahan demi pendedahan itu? Adakah benar apa yang disebut oleh Haji Jinor? Niat itu sebenarnya hanya untuk mahu melemahkan kerajaan pimpinan GRS atau sengaja hanya mau mencemarkan nama Haji Ji? Dari satu sudut, saya lebih percaya kepada apa yang disebut oleh Haji Ji, yaitu mungkin hanya mau melemahkan Haji. Tapi dari satu sudut, ada netizen dan pengulas politik kata pendedahan itu sebenarnya bagus. Pendedahan daripada pemberi maklumat, pemberi perkara-perkara begitu, bagus kata mereka. Sebab sekarang ini apabila pendedahan dakwaan berlakunya rasuah di Sabah, sudah tentu semua ahli politik yang ada di Sabah lebih berhati-hati. Bak kata orang yang lebih kasar, kata mereka, lutut dah mula bergegar. Jadi mereka tak suka-suka lagi mentadbir negara ini, negeri ini suka hati mereka. Karena mereka dah tahu, oh rupa-rupanya apa yang kami buat, ada orang yang perhati, ada orang yang curi-curi rakam, kalau betul lah ada rakaman. Tidak pedulilah mereka tuh dari GRS kah, daripada Perikatan Nasional kah, Barisan Nasional kah, Warisan kah, apakah mereka sekarang ini dah mula hati-hati. Hati-hati di mana-mana pun ada boleh berlaku. Jadi saudara, persoalan pada malam ini ialah sejauh mana si pemberi maklumat itu akan tampil lagi. Dan beberapa hari tidak ada pendedahan-pendedahan baru daripada pemberi maklumat yang kononnya sebelum ini beraninya memberikan maklumat tentang skandal rasuah. Jadi ini mula menimbulkan persoalan. Sebenarnya apa niat si pemberi maklumat itu mendedahkan siri-siri video-video yang betul-betul menggemparkan itu? Dan paling penting, betulkah ada dalang di sebaliknya? Mustahil, kata netizen, bahkan para penyokong GRS menyatakan mustahil tiada dalang atau tiada orang yang memayungi, tiada orang di belakang si pemberi maklumat dan CEO, mantan CEO SMM itu. Macam mana mereka berani, kata mereka. Tapi hari ini kita digemparkan pula dengan satu laporan di Malaysia kini bahwa mantan CEO SMM menjual anggur untuk dapat mencari dana melawan Haji Ji, melawan Ketua Menteri Sabah. Jadi persoalan dia ialah netizen kata ada yang memayungi dia. Tapi kalau sampai jual anggur untuk mau mencari dana, maksudnya tiada duit lah tu untuk lawan kan. Jadi apa pula pendapat kamu semua? Apa penghujung kepada isu ini? Macam soalan saya tadi, soalan di dalam laman YouTube saya tanya kemarin, pertama apa yang perlu Haji Ji lakukan? Pertama, bubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang kedua, pertanyaannya ialah adakah Haji Ji perlu letak jawatan? Yang ketiga, Haji Ji hadapi dengan penuh keberanian. Sebagai lelaki harus menghadapi masalah itu. Atau yang keempat, apa yang perlu Haji Ji lakukan ialah bubar Dewan Undangan Negeri Sabah. Jadi mana pula pilihan kamu? Adakah Haji Ji akan bubar Dewan Undangan Negeri Sabah atau sebaliknya? Sila tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bekas CEO
SMM John T. Inggihon. Adakah beliau merasa kesal, menyesal dan akan tarik balik dakwaan beliau terhadap Haji Jinor? Ini rupa-rupanya yang berlaku. Beliau tidak berundur sekalipun. Bahkan bekas CEO yang terkenal sekarang ini dalam skandal rasuah membabitkan negeri Sabah bertindak menyatakan dan menjual anggur bagi kumpul dana lawan Ketua Menteri Sabah. Betapa nekadnya John T. Inggihon sehingga beliau sanggup menjual anggur bagi kumpulan dana lawan Ketua Menteri tersebut. Saudara-saudara sekalian, sampai begitu sekalinya pengorbanan yang coba ditonjolkan oleh bekas CEO ini, yaitu sanggup menjual anggur bagi kumpul dana melawan Ketua Menteri Sabah. Sejak melemparkan tuduhan terhadap Ketua Menteri Sabah Haji Jinor, bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sabah Mineral Management SMM, John T. Inggihon menjadi sasaran kerajaan negeri. Dia telah dituduh melakukan salah laku dan bersekongkol dengan seorang ahli perniagaan selain laporan polis yang dibuat terhadapnya. Dia juga menghadapi saman undang-undang daripada pengurusan SMM yang baru. Sejak 3 tahun lalu, John T. hadir ke Ibu Pejabat SPRM Sabah di Kota Kinabalu untuk disoal siasat sejak 3 hari lalu. Sesi ini dijadwalkan bersambung minggu hadapan. John T. kini dalam usaha mengumpul dana melalui penjualan hasil daripada John Grape Vines and Figs Garden di Singapura, di Tamparuli. Dalam catatan di halaman Facebook, bekas CEO itu berkata, anggur sudah masak. Ini untuk saya top up tambah, bikin bayar lawyer fee, yuran guaman. Terima kasih kepada yang prihatin sebab terima melalui WhatsApp dan Messenger maupun di media sosial, kata beliau lagi. Semoga Tuhan merahmati kamu semua, katanya. Bercakap kepada Malaysia Kini, John T. menyifatkan dirinya sebagai perintis dalam penanaman buah ara figs di Sabah. Dia juga merupakan Presiden Persatuan Anggur dan Figs Sabah. Saya adalah orang pertama yang memperkenalkan anggur dan buah figs untuk agropolitan di Sabah. Saya telah mengadakan lebih 25 kursus penanaman anggur dan buah figs yang disertai oleh peserta dari seluruh Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura, katanya lagi. Laporan terhadap John T. dibuat beberapa jam selepas Malaysia Kini menyiarkan video yang memaparkan dia menuduh Haji Jinor campur tangan dalam pelombongan lesen pelombongan PL di Sabah. Dia dituduh melakukan berkaitan dengan pemberi maklumat dalam dakwaan rasuah Sabah ketika itu sedang masih berkhidmat di Jabatan Mineral dan Geoscience. Dikatakan bahawa ketika Haji Ji mendapat tahu berkenaan perkara itu, dia sangat kecewa dan memutuskan untuk tidak memperbaharui kontrak John T. dengan SMM. Ahli perniagaan yang didakwa bersubahat dengannya ialah pemberi maklumat yang mempunyai 8 video yang menuduh adun terlibat rasuah. Video itu sudah dilihat Malaysia Kini. Pemberi maklumat itu mendakwa bahawa video itu mengandungi perbincangan mengenai dakwaan rasuah yang ditawarkan kepada adun sebagai pertukaran untuk mereka menyokong permohonannya mendapatkan lesen cari gali. Suruhanjaya itu juga telah merekodkan kenyataan daripada 4 adun berhubung dakwaan itu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum ini menegaskan bahawa tidak akan ada usaha melindungi perkara itu, perbuatan sebagai tindak balas, penutupan sebagai tindak balas kepada spekulasi bahawa kerajaan dan pembangkang menganggap gagasan rakyat Sabah GRS Haji Ji sebagai aset politik yang berharga. Sementara, Ketua Pembangkang Sabah yang juga Presiden Parti Warisan Safi Afdal dan adun warisan menuntut kerajaan negeri mendedahkan nama mereka yang mendapat lesen berkaitan perlombongan galian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Apa pendapat anda?
Tinggalkan komen Anda dan kita jumpa lagi. Bye-bye.